Seperti korang semua tahu yang Samsung Malaysia telah pun melancarkan Galaxy S22 series yang terbaru dengan 3 pilihan model iaitu S22, S22 Plus dan juga S22 Ultra, dan ketiga ni mempunyai rekat yang hampir sama, cuma untuk versi Ultra tu memang banyak gila specialty yang Samsung buat, membuatkan ramai gila kod yang tergilakan versi Ultra berbanding dengan versi yang biasa kan. So kalau nak bandingkan harga daripada S21 series kepada S22 series, memang ada sedikit penurunan untuk dia punya starting varian, sebab untuk yang versi S22 series ni ada varian yang rendah berbanding dengan varian yang ada pada S21 series. Tapi untuk versi Ultra aku tengok ada peningkatan harga sedikit lah kalau kita nak bandingkan dengan S21 Ultra yang dilancarkan pada tahun lepas kan. Aku rasa masa belum terlambat untuk aku nak kongsikan pandangan aku dan juga the reason kenapa aku beli Samsung Galaxy S22 Ultra. Dalam video ni aku just nak kongsikan 3 poin utama kenapa aku pre-order Samsung Galaxy S22 Ultra 5G yang terbaru, yang ada segala penambahbaikan yang aku rasa agak menarik untuk aku nak pakai sebagai phone utama aku. Sebab pertama sekali, of course, Samsung Galaxy S22 series kali ni Samsung dah janjikan untuk update sampailah 4 tahun, which is sekarang ni Android 12. So korang akan dapat update sampailah Android 16 pada tahun 2026 nanti. So memang lama gila untuk kita nak gunakan Samsung Galaxy S22 series. Tapi bukannya S22 series saja yang akan dapat kelebihan ni. Sebenarnya Samsung juga ada bagi pada S21 series, Samsung Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3, dan kelebihan ni juga akan ada pada Galaxy Tab S8 series yang terbaru lah. Bukan itu saja, Samsung juga ada bagi sekali dengan 5 tahun security update untuk Samsung Galaxy S22 series yang terbaru ni. So penting sangat ke dapat update sampai 4 tahun ni? Yes, memang sangat-sangat penting untuk kita pastikan yang kita dapat ciri-ciri yang menarik ataupun yang baru pada update yang akan datang nanti, dan juga untuk pastikan yang phone kita lebih secure lah, sebab dapat update security selama 5 tahun kan. So phone kita tak adalah fragile dengan spyware ke adware apa semua, so dia akan lebih terjamin lah dari segi security tu, and then dapat ciri-ciri baru nanti dalam Android yang baru nanti kan. So itu akan membuatkan Galaxy S22 series ni akan kekal relevan dalam masa 3 ke 4 tahun mendatang lagi. Perkara yang kedua adalah disebabkan oleh S Pen. So Samsung Galaxy S22 Ultra ni boleh dikatakan sebagai macam Note series dengan gabungan S series lah. Kalau nak launch Note series dengan S series, kalau nak diasingkan, aku tak tahu mana keperluan dia, sebab kelebihan yang ada pada Note series hanyalah pada S Pen saja. Itu saja aku rasa kan. Kalau nak bandingkan antara S21 Ultra dengan Note 20 Ultra yang dilancarkan 2 tahun lepas, basically there's no a big difference lah. Untuk S21 Ultra just tak ada port untuk nak letak S Pen kan, nak kena beli secara berasingan casing dia untuk nak pakai S Pen tu. Yes, masih boleh pakai S Pen, tapi untuk S Pen yang ada pada S22 Ultra ni, Samsung dah upgrade banyak gila lah dari segi latency dia. Aku difahamkan yang latency untuk S Pen yang ada pada S22 Ultra sekarang ni adalah 2.8 ms latency, which is lebih rendah dan juga lebih laju berbanding dengan Note 20 Ultra yang just gunakan 9 ms latency. So korang bayangkan 2.8 ms latency, memang laju gila kot kan untuk kita nak gunakan S Pen dekat S22 Ultra. So memang banyak juga upgrade yang Samsung buat dari segi S Pen untuk versi S22 Ultra yang terbaru ni, dan of course dia punya feel tu lebih kurang je macam Note 20 Ultra je. Korang just boleh masuk, boleh cabut, dah built in dah dia punya S Pen tu. Persoalan yang paling ramai tanya dekat aku, penting sangat ke S Pen pada S22 Ultra ni? Bagi aku dia memang sangat-sangat penting, sebab kita tahu yang Note series ni boleh dikatakan sebagai model penting daripada Samsung juga sebenarnya. Sebab Note series ramai peminat dia yang memang mahukan Note series yang ada S Pen tu, sebab memang ramai suka gunakan S Pen tu untuk nak tulis nota ke, untuk nak macam lukis idea, ataupun untuk nak memudahkan ambil gambar, nak buat anything menggunakan S Pen instead of gunakan jari kan. Even ramai je kawan aku yang memang gilakan Note series ni disebabkan oleh S Pen tu je. Tak ada S Pen tu macam tak lengkap lah hidup diorang kan kalau tak gunakan Note series tu kan. So dengan adanya S Pen dekat S22 Ultra ni, ini memang alternatif terbaik untuk peminat-peminat Note series untuk beli S22 Ultra instead of tunggu Note series yang memang tak akan tiba dah lepas ni kan. Sebab yang ketiga adalah penggunaan chip yang ada pada Galaxy S22 series untuk pasaran Malaysia memang berbeza daripada sebelum-sebelum ni. Sebab sebelum ni Samsung Malaysia hanyalah bagi chip Exynos saja, tak ada chip pada Qualcomm untuk semua phone flagship diorang daripada Note series, S series dan juga pada series-series lain. Memang kebanyakannya Samsung Malaysia bagi chip Exynos. Tapi kali ni untuk S22 series, Samsung Malaysia bawa versi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, bukannya chip Exynos 2200 dengan kerjasama AMD tu, bukan. Yes, dalam masa yang sama aku macam nak cuba juga sebenarnya chip pada Exynos yang terbaru tu, sebab masa announcement tu nampak macam wow kan. Tapi sebenarnya kalau nak tengok balik dari segi user experience, sebab aku tengok ada YouTuber ataupun ada website dah kongsikan perbandingan antara Galaxy
S22 Ultra yang sama tapi chip yang berbeza, iaitu Exynos 2200 dan juga Snapdragon 8 Gen 1. Dan dari segi hasil skor tu menunjukkan bahawa Snapdragon 8 Gen 1 tapau Exynos 2200. So kat sini kita boleh nampak yang chip daripada Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ni bukannya calang-calang dan juga dia boleh dikatakan sebagai top tier untuk chip dengan prestasi yang bagus pada smartphone Android sekarang ni kan. So kalau nak bandingkan dengan Apple, dia bawah sikit je, tapi Snapdragon 8 Gen 1 ni masih memberi prestasi yang sangat-sangat bagus untuk sebuah phone Android yang memang sangat-sangat berkuasa. Yes, kalau nak bandingkan antara skor untuk Snapdragon 8 Gen 1 dan juga Exynos 2200, memang Snapdragon 8 Gen 1 ni dia lebih sikit lah skor dia kan. So apa pun nak kena cuba sendiri macam mana antara kedua smartphone chip ni, sama ada Exynos lagi bagus ataupun Snapdragon lagi bagus. Tapi setakat hari ni prestasi untuk Snapdragon 8 Gen 1 memang memberikan prestasi yang cukup baik lah untuk korang nak gunakan pada sebuah smartphone pada hari ni. Antara sebab lain lagi kenapa aku beli Samsung Galaxy S22 Ultra ni adalah disebabkan oleh dia menyokong fast charging sampai 45W. Yes, ada upgrade berbanding dengan sebelum ni, hanyalah sampai 25W saja untuk S21 Ultra, but this time Samsung Malaysia upgrade bagi sampai 45W. So macam biasalah, takkan dapat dalam kotak jualan, nak kena beli secara berasingan, ataupun mungkin korang boleh consider untuk beli yang Ugreen, yang McDodo yang ada USB PD gan charger tu kan, untuk dapatkan fast charging sampai 45W. Tapi boleh dapatkan yang 65W pun dah cukup pantas kot untuk korang nak fast charging dekat Samsung Galaxy S22 Ultra ni. Macam biasa, link pembelian untuk gan charger tu aku letak dekat bahagian description untuk korang dapatkan gan charger tu. Okay? Seterusnya, ketahanan yang ada pada Samsung Galaxy S22 Ultra ni memang Samsung upgrade, iaitu dia menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus untuk back panel dan juga untuk skrin depan dia lah. Untuk bahagian frame dia saja menggunakan armor aluminium yang dikatakan lebih tahan lasak dan juga scratch resistant, dan ada IP68 water and dust resistant. Dan of course tak perlu mention lagi lah pasal dia punya screen menggunakan Dynamic AMOLED 2X yang saiz 6.8 inci, LTPO 2.0 teknologi yang memang akan memberikan ketahanan bateri yang lebih baik sedikit untuk power consumption apa semua. Dan of course ada adaptive refresh rate 1Hz sampailah 120Hz untuk penyematan bateri juga. So ya, aku rasa banyak benda yang menarik dengan Samsung Galaxy S22 Ultra ni, membuatkan memang aku auto buy lah smartphone ni kan. So ya, aku rasa antara banyak warna tu, memang warna hijau tu antara warna yang menarik. Kalau korang perasan, memang rekaan untuk Galaxy S22 Ultra ni dia berbeza lah berbanding dengan Galaxy S22 yang lain ataupun Galaxy S21 series yang lama tu, sebab dia punya modul kamera tu tak besar dah macam Galaxy S21 Ultra. Dia just ada modul sensor kamera saja, bulat macam tu je kan. So ada keunikan sedikit untuk Galaxy S22 Ultra kalau nak bandingkan dengan Galaxy S21 Ultra ataupun Galaxy S22 yang biasa, yang nampak sama je macam Galaxy S21, S22 Plus kan. Tapi untuk yang versi Ultra, dia memang nampaknya berbeza, dan nampaklah ini Galaxy S22 Ultra yang terbaru berbanding dengan Galaxy S22 yang nampak macam sama je macam S21 kan. So ya, aku rasa itu saja antara perkongsian aku mengenai pendapat aku kenapa aku beli Galaxy S22 Ultra, dan insyaAllah akan sampai dalam masa beberapa hari lagi kot. Aku rasa mungkin awal bulan 3 ataupun hujung bulan 2 ni akan sampai. Harga untuk Galaxy S22 Ultra ni basically ada peningkatan sedikit tau kalau kita nak bandingkan dengan versi yang sebelumnya, Galaxy S21 Ultra. Tapi dia ada pilihan varian yang lebih rendah, iaitu 8GB dan juga 128GB storage, iaitu dengan harga 5,100. Tapi untuk yang 12GB RAM dan juga 256GB dijual dengan harga 5,499 berbanding dengan sebelumnya S21 Ultra 5,299. So ada peningkatan harga sedikit. Dan untuk yang versi the highest variant, iaitu 512GB S22 Ultra dijual dengan harga 5,899 berbanding dengan S21 Ultra sebelum ni 16GB RAM tau, tapi harga sama je. Secara jelas ada sedikit je peningkatan harga sebenarnya, dan juga ada penawaran varian yang lebih rendah untuk korang dapatkan dengan harga yang lebih rendah sedikit lah berbanding dengan harga yang lebih tinggi sampai 5,900 tu kan. So at least kalau korang punya budget sampai 5,100, dapatkan yang varian 8GB 128. Tapi aku rasa 128GB tu macam tak cukup kan untuk storage tu kan. So very basic lah 128. At least aku rasa 256 tu save lah, selamat sikit lah untuk korang nak dapatkan untuk nak gunakan dalam masa setahun ke 2 tahun at least kan. Nak simpan gambar, video, yelah video sekarang dah besar dia punya size kan. So macam tak cukup lah 128 tu, at least 256. Ya, aku rasa itu saja, dan korang boleh kongsikan pendapat korang dekat komen mengenai Samsung Galaxy S22 series. Dan berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, bye.